Apabila saya naik darjah 4, seorang guru saya, Miss Kumari, dia dapat tahu saya ada disleksia. Jadi selepas kelas, saya ingat waktu tu dia mungkin tak anggap disleksia, dia anggap saya lembab membaca. Jadi dia ajar saya membaca perlahan-lahan. Tapi saya fikir kata dengan tumpuan mengendalikan visual. Sebab bila kita mengajar, dia mengajar saya membaca, dia mengajarkan saya mengendalikan visual dengan betul. Berarti guru ni melonggarkan langsung. Saya tulis N salah, saya tulis W salah, dan saya tulis huruf S salah, dia biar aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa dengan dalam sesi garasi hari ini, 7 hari bulan Disember 2021. Saya doakan tuan-tuan semua sihat pada hari ni. Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa. Hari Selasa. Kepada peminat-peminat Arsenal, tahniah kerana berjaya mengutip 3 mata lagi tak semalam. Ke saya tertidur ada perubahan. Arsenal kalah 2-1. Tahniah kerana kalah. Walaupun saya tengok semalam tengah lead 1-0. Kejutan tu, kekalahan dengan Everton. Tapi memberi ruang kepada race top 4 sampai top 6 tu terbuka, di mana Manchester United akan kembali dalam race. Tottenham Hotspur juga akan kembali dalam race. Manakala race untuk top 3 nampak kelihatan selamat untuk Liverpool, Manchester City dan Chelsea, kerana West Ham juga berada jauh 7 mata di belakang setelah semua pasukan menamatkan 15 perlawanan, kecuali kita menanti Tottenham saja yang bermain 14 perlawanan. Sekiranya Tottenham menangi perlawanan mereka yang ke-15, mereka juga akan berada dalam senarai top 6 dalam ikut carta kedudukan mata sekarang. Untuk AFF Suzuki, kita menanti perlawanan kedua. Tahniah pada pasukan Malaysia yang mencapai kemenangan 3-1 melawan Cambodia. Walaupun adalah isu-isu pemain memberontak apabila diganti atau apa, saya ingat itu adalah hal kecil je. Kerana ini adalah peluang untuk kita layak, kerana kita berada dalam kumpulan yang kita anggap mudah menang berbanding Thailand dan Indonesia yang berada dalam kumpulan berasingan. Saya tunggu trafik dia untuk mulakan bercerita, kerana ramai orang suruh cerita tentang disleksia. Nak tahu tentang isu disleksia. Saya tak cakap tentang akademik disleksia. Saudara boleh baca je lah akademik disleksia ni di Wikipedia ataupun di macam-macam forum yang ditulis di online. Tapi saya ceritalah pengalaman disleksia yang kekal seumur hidup, kerana disleksia bukanlah satu hal yang boleh pulih. Orang selalu menganggap disleksia adalah isu satu saja, sama ada anda boleh membaca atau anda akan menulis dengan visual yang terbalik. Itu adalah benda yang common yang orang sentuh tentang disleksia. Tapi disleksia kekal sampai umur saya tua. Ada beberapa hal nanti yang saya akan bincang bagaimana disebut sebagai disleksia akan kekal dan akan hidup dengannya. Cuma perkara yang paling asas iaitu membaca boleh diatasi kebiasaannya ketika berusia 10 hingga 12 tahun. Tetapi kelemahan-kelemahan disleksia yang lain akan kekal. Kerana saya fikir semua orang ada kelemahan, tetapi kelemahan disleksia adalah ketara dalam beberapa hal yang bersangkut dengan kesukaran memahami bentuk visual. Tuan-tuan dan puan, disleksia secara akademiknya ataupun secara medikal dikaitkan dengan ketidakbolehupayaan membaca visual dengan betul. Ada setengah kanak-kanak membesar dengan visual dihantar terbalik. Jadi ketika saya berusia, saya masuk ke sekolah, sampailah saya darjah 4. Darjah 5 masih ada sikit masalah, di mana saya tak boleh langsung menulis S. Di mana saya akan menulis S dalam bentuk terbalik, N juga dalam bentuk tablik, dan saya tak boleh menulis W. Kerana W bermula dengan serong. Saya akan menulis W bermula dengan lurus. Kemudian saya ada masalah untuk membentuk huruf W.
Lama ketika walaupun saya bersekolah di antara sekolah rendah yang terbaik di negeri Kedah di Iskandar. Sekolah rendah Iskandar adalah antara sekolah rendah yang dianggap terbaik di Alor, malah terbaik di Kedah. Kerana inilah sekolah anak-anak orang berada dan sekolah yang mempunyai pengetua yang masih dikekalkan daripada zaman Inggeris, iaitu Ghulam Rasul. Jadi, sistem pendidikan di sekolah saya sangat bagus. Tapi saya tak boleh menulis S, saya tak boleh menulis N dengan betul. Dan W adalah sangat menyeksakan. Bila darjah 1 sampai darjah 4, tuan-tuan, saya tak boleh membaca. Jadi, saya ada seorang guru pendidikan jasmani yang sangat garang kerana dia adalah guru sukan yang sentiasa menjerit dan mengerah orang di padang. Tapi ada kelas sukan yang membabitkan acara kena baca. Jadi, saya terpaksalah menghafal dengan melihat dia tu. Saya hafal D itu adalah dia. Kalau lompat T itu adalah palang untuk melompat. Saya tahu itu perkataan lompat. Jadi sebelum kelas saja kawan saya akan mengajar dan saya akan mula hafal. Dia melompat. Lepas tu yang ini kawan saya cakap kalau ada huruf ni, saya macam selamat asrin lah. G itu adalah yang. Jadi saya terpaksa menghafal hinggalah. Oleh kerana bacaan pendidikan jasmani ni tak banyak. Kalau satu minggu kita ada 2 kelas ataupun 3 kelas pendidikan jasmani. Masa tu masih lagi dipanggil pendidikan jasmani. Akan ada 1 kelas dalam setiap bulan. Guru akan mengajar kita tentang teknikal sukan. Susahlah jadi terpaksa menghafal ayat-ayat tu. Kalau berlari tu kawan saya kata, dia B-E-R-L-A-R. Dia kata ada 2 R ni macam lompat pagar 110 meter. Jadi saya terpaksa menghafal perkataan itu, menghafal makna perkataan berdasarkan hafalan saya pada gambar perkataan. Ada hari yang saya lepas, ada hari yang saya tak lepas. Oleh kerana masalah pendidikan khas ataupun disleksia belum popular pada tahun 70-an. Iaitu saya masuk dari 1 tahun 74. Dan saya boleh membaca pada tahun 74, 77. Saya boleh membaca sikit. 78 saya dah okey, tapi saya masih ada masalah huruf S. Saya tak boleh menurut huruf S dengan baik sampai dekatan 1. Saya naik sekolah menengah barulah S saya okey sikit. Itu pun kerana ada seorang kawan saya mengajar satu teori dengan belum menulis. Saya dibuat macam tu. Ada satu kawan saya tu, dia seorang budak Siam daripada Malau, Kedah. Sebab saya bersekolah di kampung. Dia mengajar saya untuk menulis, buat dengan tangan dulu. Sampailah saya buat dan saya tahu S itu adalah begitu. Jadi tuan-tuan boleh bayang macam mana saya darjah 6 dan melalui peperiksaan penilaian darjah 5 dengan menulis S dalam bentuk yang salah. Tapi saya fikir pemeriksa kertas tu mungkin faham. Ada beberapa benda termasuk nama saya Zainal Rashid, saya akan menulis S dalam keadaan terbalik. Saya ingat pemeriksa tu faham. Jadi saya tak tahu macam mana saya boleh lulus dengan cemerlang mendapat 3A, 2B. Macam mana saya boleh membaca? Apabila saya naik darjah 4, seorang guru saya, Miss Kumari, dia dapat tahu saya ada disleksia. Jadi selepas kelas, saya ingat waktu tu dia mungkin tak anggap disleksia, dia anggap saya lembab membaca. Jadi dia ajar saya membaca perlahan-lahan. Tapi saya fikir kata dengan tumpuan mengendalikan visual. Sebab bila kita mengajar, dia mengajar saya membaca. Dia mengajarkan saya mengendalikan visual dengan betul. Berarti guru ni melonggarkan langsung. Saya tulis N salah, saya tulis W salah, dan saya tulis huruf S salah, dia biar saja. Janji saya membaca dulu dengan perkataan yang salah, dengan huruf yang salah. Jadi saya baca dan saya tulis, dia accept. Hinggalah saya terkejut daripada kelas nombor 8 saya ketika saya di darjah 4. Saya dipindah ke kelas nombor 2 ketika saya darjah 5. Siapa yang belajar di Iskandar School tahu, untuk berada di kelas nombor 2 berarti saya berada dalam kelas bersama dengan anak OCPD, anak pegawai daerah, anak guru, anak orang-orang yang berkedudukan dengan baik. Kerana sekolah Iskandar terletak di pusat bandar Alor. Dan sekolahnya biasanya hanya orang-orang kaya dan orang ada-adaannya yang akan menghantar anaknya ke situ. Walaupun bapa saya penarik beca, dia bersungguh-sungguh nak hantar saya di sekolah yang pandai. Tapi itulah masalah dia adalah guru tak dapat menumpukan keperlahanan kebolehan saya belajar. Kerana kanak-kanak lain sangat pandai. Jadi hinggalah saya darjah 4. Dan nasib saya baik kerana saya tak naik van. Jadi saya berjalan kaki je ke tempat ayah saya mengayuh basikal.
beca. Jadi saya bagi tahu dengan bapak saya, kata kerana saya tak boleh membaca, guru saya akan mengajar saya selepas waktu belajar. Jadi selepas habis kelas sekolah waktu tu dalam pukul 1 tengah hari, guru saya Miss Kumari akan mengajar saya dengan membiarkan saya mengekalkan tulisan yang salah, kerana saya fikir formula dia pada waktu tu biar dia boleh membaca dulu sebelum dia boleh membetulkan tulisannya. Dan saya fikir kata 4 bulan 4 bulan, 2 kali seminggu dia ajar beberapa teknik, termasuk bagaimana mencantumkan bunyi. Saya konsonan pun saya tak boleh hafal A, I, E, O, U. Konsonan pun saya tak boleh hafal A bunyi dia A. Agak susah untuk menyebut dia. Tapi kemudiannya tu, dia membenarkan saya menulis S dalam huruf yang salah. Dia membenarkan saya menulis N dalam huruf yang salah. Dan dia membenarkan saya menulis W dalam keadaan yang sangat teruk. W saya tu akan jadi lurus. Sebab saya tak pandai nak membengkok. Dan saya menulis huruf 2 tu juga adalah dalam keadaan yang salah. Tapi 2 tu boleh saya baiki dengan cepat. Saya ingat lagi lah. Sebab dia kata dalam matematik, you should be careful, Zainal. Dia kata, very hard to understand kalau 2 saya macam tu. Bila saya naik ke darjah 5, saya boleh baca sikit. Dan saya boleh naik ke darjah 6, saya sangat fasih membaca. Tapi tuan-tuan, kecacatan disleksia kekal sampai sekarang. Waktu orang main kereta Tamiya, saya tak boleh main kereta Tamiya. Kerana saya tak boleh memasang Tamiya daripada diagram. Saya tak boleh baca diagram. Kalau diagram sekarang tuan-tuan bagi dekat saya untuk menyambung elektrik atau apa, saya tak boleh baca diagram sampai sekarang. Menjadikan saya tak main kereta Tamiya kerana kereta Tamiya tu perlu dipasang mengikut diagram. Saya tak boleh pasang sampai sekarang. Saya mengambil masa hingga usia saya belasan tahun untuk faham tentang memasukkan bateri torchlight mesti daripada kepalanya yang bonjol dulu. Kemudian diikuti oleh kepala yang bonjol. Sampai umur saya belasan tahun kerana saya bekerja di pasar malam. Jadi ada masanya kita kena pasang bateri torchlight untuk kegunaan perniagaan. Jadi saya terpaksa berlari dan minta pertolongan orang. Kan bateri torchlight yang 8 biji sekali masuk tu. Untuk membolehkan bila kita siap tempat perniagaan kita sebelum pasar pagi 4 subuh, 4 pagi tu, pukul 4.30 pagi kita siapkan semua buah-buah yang diperniaga. Saya terpaksa mencari orang untuk memasukkan bateri torchlight. Sampai sekarang tuan-tuan, saya tak boleh membaca Waze dengan baik. Dengan umur saya ni, salah satu yang saya stres, bukan saya stres lah, lepas tu saya tak peduli lah, sesat dah lah. Saya tak boleh memandu terus daripada rumah saya ke sini tanpa Waze. Dan saya datang dengan Waze, okey, balik pakai Waze pun saya akan sesat. Kerana saya tak boleh membaca diagram Waze. Berarti apa saja benda yang digambarkan dengan bentuk diagram, saya tak boleh baca. Dan saya tak boleh ingat jalan mana pun. Maksudnya, kalaulah dari rumah saya Ceras tu, nak pergi di BP, sebab saya selalu pergi. Jadi saya tahu tempat tu. Rumah saya nak pergi Penang, saya tahu, selalu pergi. Tapi rumah saya kan nak pergi Kampung Baru, saya tak boleh datang daripada Jalan Tun Abdul Razak. Saya kena ikut daripada Jalan Tunku Abdul Rahman. Kerana saya tak boleh menghafal kerana simpang laluan. Jadi berarti orang yang mengalami disleksia akan hidup dengan disleksia seumur hidupnya. Walaupun disleksia yang paling ketara adalah membaca dan menulis. Walaupun seseorang boleh mengalami perubahan di mana dia boleh menyelesaikan masalah membaca dan menulis, tapi kita tak boleh mengubah kedudukan struktur otak yang telah pun dilahirkan dengan struktur visual terbalik. Jadi sampai sekarang lah tuan-tuan, saya tak ingat jalan. Berapa kali pun kalau sekarang, kalau tanpa Waze, kalau dulu saya nak ke highway, orang akan melukis pada saya. Lukis, corner sini, corner. Tentulah seksa dan saya akan berhenti beberapa kali untuk bertanya orang, saya tinggal di Ceras ataupun saya tinggal di Shah Alam, nak masuk ke highway Jalan Duta dan balik ke Alor-Star, tak pernah kami melaluinya, saya melaluinya tanpa berhenti dan bertanya pada orang nak pergi ke highway Plus balik Kedah ikut mana. Walaupun saya tinggal di Kuala Lumpur dah berbelas tahun. Dan sampai sekarang pun tuan-tuan, saya tak boleh memandu kalau tuan-tuan petuakan pada saya pergi Jalan Kuching daripada sini, saya tak tahu. Kalau orang kata, Dana kami jumpa engkau dekat Petronas Sungai Besi, saya tak tahu. Jadi menjadikan keterhadan kebolehan orang yang mengalami disleksia akan kekal semua hidup. Tapi okeylah tuan-tuan, semua orang ada kelemahan. Dan saya kekal kelemahan tu. Walaupun saya pakai Waze, saya dah tinggal di sini ni 14 bulan tuan-tuan. Saya ingat saya memandu 10 kali. Datang selamat sampai. Dan saya setiap kali saya sampai, saya akan berhenti kereta dengan rasa gembira kerana dipandu oleh Waze saya dapat selamat sampai. Tapi balik, saya memandu daripada sini dengan menggunakan Waze, 10 kali balik, 10 kali saya sesat. Kebiasaannya saya sesat adalah, saya lurus dan nak masuk ke Duke. Saya nak masuk ke Duke. Saya tak akan boleh masuk ke Duke. Saya akan tak jumpa jalan Duke tu.
Jadi tiap-tiap kali cita-cita saya sekarang ni kalau saya berjaya memandu balik dengan bantuan Waze dan sampai di rumah, ia adalah kejayaan yang besar. Untuk saya sekarang, walaupun pakai Waze, kalau tak ada Waze saya naik Grab lah. Confirm kereta tu akan pusing entah pergi ke mana, dan kemungkinan saya akan sampai di Jerman daripada KL, walaupun saya nak balik ke Bandar Seri Permaisuri, kerana saya mengalami masalah langsung tak boleh menghafal jalan. Macam sama juga saya tak boleh membaca diagram untuk memasang kereta Tamiya tu. Saya juga tak boleh membaca diagram yang ada di papan tanda. Walaupun ke sini, dia adalah satu kelemahan yang sangat ketara. Jadi salah satu yang menjadikan saya mempunyai repeated habit adalah kerana disleksia. Dan ciri-ciri yang ketara yang saya tak boleh buang sampai sekarang juga adalah saya tidak boleh menukar kepada perkara yang baru dalam bentuk yang drastik. Macam sebagai contoh, kalau saya pergi ke satu kedai, saya makan pajeri dan kemudian saya makan ulam. Saya akan ulang benda tu hingga berbulan-bulan. Hinggalah saya terpaksa menukar kedai yang lain kalau saya nak tukar makanan. Saya tak boleh masuk ke kedai yang sama untuk tukar makanan. Jadi kalau saya nak makan lauk yang lain, keputusannya adalah berpindah terus ke kedai yang lain. Walaupun kedai yang sama ada lauk yang lain. Jadi kalau kalau masuk kedai yang sama, dia akan datang satu habit, akan makan benda yang sama. Saya susah untuk menukar formula makanan. Mencuba minuman baru adalah sesuatu yang tak mungkin saya lakukan. Jadi walaupun banyak trend yang berlaku, saya kekal sebagai klasik TO man. Saya hanya minum TO. Apa saja orientation benda yang berlaku. Saya takut pada minuman yang berwarna-warni. Berarti kalau pergi ke tempat-tempat hipster, minumannya tu kebiru-biruan, warna dia aneh-aneh yang dibuat oleh minuman hipster, saya tak akan minum. Kerana saya akan mengalami fobia kepada benda yang tidak pernah saya cuba. Saya tak boleh pakai pakaian tanpa butang di leher. Itulah saya bagi tahu pada saudara, disleksia adalah ciri-ciri yang kekal, walaupun orang selalu menganggap bahawa membaca dan menulis adalah masalah utama disleksia. Membaca dan menulis adalah masalah yang mesti diatasi ketika anak kita ada disleksia ataupun saudara ada disleksia. Kerana membaca dan menulis adalah perkara asas. Tapi saudara tak boleh mengatasi semua benda dalam disleksia. Tapi saya mempunyai ingatan seni visual yang baik kerana mungkin bermula daripada awal saya menggunakan kaedah sama je macam Selamat pakai tu, di mana tengok Malaysia tu bukan kerana MALAYSIA. Tengok Malaysia, kita capture gambar. Ini adalah gambar Malaysia. Sama seperti saudara capture gambar bendera. Kalau tengok ayam, kita akan tahu itu ayam. Sama lah itu, katalah saya pindahkan gambar ayam tu kepada ejaan untuk menggambarkan sungai. Berarti saya tengok tu, ini ayam. Tetapi oleh kerana perkataan sangat banyak, tak mungkinlah kita boleh capture semua perkataan dengan menukarkannya kepada gambar. Mustahil. Jadi kita belajar membaca. Tapi hal-hal yang lain seperti imaginasi terhadap matematik, saya sangat cepat. Kalau ada kawan-kawan saya dalam ni yang pernah bekerja dengan saya, Syirfan, Ainul, mereka tahu dia baru je kira duit sebab saya jaga sale dulu. Jadi bila buat fokus bulanan tu, mereka barunya pakai kalkulator nak kira, saya dah ada jawapan. Saya dah sangat cepat dalam matematik. Dan kemudian dia dipanggil intuitive driven, di mana dia menghantar kecepatan indera yang keenam. Kerana kita sangat struggle untuk menggunakan indera yang basic, kerana gambar dia terbalik kan. Kerana kita dapat gambar yang terbalik. Orang selalu mengingatkan bahawa indera yang keenam adalah special. Tak, indera yang keenam adalah benda yang dibentuk oleh intuitif. Di mana kita hidup struggle kerana kita ada daripada kecil masalah disleksia. Indera yang keenam bekerja. Hingga kita hampir menjadi indigo boy. Kerana indera yang keenam tu kita bekerja, indera yang keenam menjadi sangat sensitif. Hinggalah orang menganggap kita indigo boy, di mana alam sebelah pun kita boleh detect kerana sensitif indera yang keenam. Dulu indera yang keenam yang dibentuk dalam nature yang sangat sensitif adalah kita kena struggle kerana indera visual nyata kita sangat lemah. Berarti indera visual nyata sangat lemah. Walaupun kawan saya, nama dia Mansur bin Ahmad, dia sangat pandai perbaiki basikal. Jadi kerana bila ada basikal, rantai akan selalu jatuh kerana basikal ni common rantai jatuh. Dia mengajar saya untuk bagaimana memotong dan memasang rantai. Dan dia akan gelak dengar kerana daripada form 3 tu sampai form 5 saya main basikal. Saya akan tuntun basikal dan hantar kepada kawan untuk baiki rantai. Kerana saya tak boleh ingat langsung untuk mengetuk dan keluarkan rantai tu, potong dia punya pin, sambung dan ketuk balik.
Dan sampai sekarang benda-benda yang basic tentang jam, walaupun tarik satu pusing berapa, Jack akan sakit kepala mengajar saya. Jadi saya pun malas belajar, saya bagi pada dia, kau buat lah. Pasal walaupun nak tarik untuk pusing tarikh, nak tarik untuk rewind tarikh, saya akan ada masalah. Jadi benda-benda yang complicated, saya kata Jack jangan jual lah dekat saya. Jual yang simple-simple je, supaya saya boleh mudah mengendalikannya. Saya tak boleh main game dalam komputer. Kerana daripada awal bila main game, saudara harus mengingat visual game dan juga bagaimana nak menyelaraskan dia dengan papan kekunci. Maka saya tinggalkan. Saya tak boleh main game kerana kelemahan saya adalah menyelaraskan kedudukan papan kekunci dengan diagram gambar yang ada dalam game. Jadi okeylah tuan-tuan, sekurang-kurangnya kalau saya main game mungkin saya tak ada masa membaca. Jadi saya menghabiskan benda-benda yang stereotype. Berarti oleh kerana nasib saya baik adalah kerana orang-orang yang mengalami disleksia sangat stereotype. Oleh kerana masa saya kecil, saya boleh membaca, saya mempunyai kawan-kawan yang ramai di sekolah Iskandar dan mereka adalah anak-anak orang berada. Mereka ada banyak komik, mereka ada banyak buku. Jadi saya menghabiskan banyak waktu dengan membaca kerana saya tak boleh bermain benda-benda yang lain kerana kelemahan fokus visual saya. Itulah saya share sikit sebab orang nak tahu tentang disleksia. Saya tak mahu cakap tentang akademiknya kerana saudara boleh Google dan baca je. Tetapi tentang struggle-nya, saya beritahu kata living with disleksia akan kekal sampai umurnya saya. Dan saya tinggal di Kuala Lumpur umur 18 tahun, memiliki kereta pertama pada usia 27 tahun. 27 tahun, sekarang dah 54 tahun. Saya dah ada kereta 27 tahun. Dari sini, kalau orang jemput saya ke ITBM, phone bateri habis, jawapannya saya akan beritahu lah. Dengan terus terang, saya tak boleh memandu kerana bateri phone saya habis dan saya tak tahu jalan. Kalau dari sini sekarang ni, kita duduk apa nama tempat ni? KLTS lah. KLTS ni, nak pergi balik ke garasi lama di Kampung Baru, saya tak akan boleh memandu. Itulah saya beritahu kata dari garasi ni untuk keluar ke mana-mana saya tak tahu kerana secara visualnya saya tak boleh bayangkan KLTS ni berada di mana. Hubungan KLTS dengan Jalan Kuching, hubungan KLTS menuju ke Jalan Tunku Abdul Rahman, hubungan KLTS pergi ke Dup, saya tak akan hafal. Jadi kalau daripada rumah saya Permaisuri tu untuk ke Shah Alam, saya tinggal di Shah Alam 11 tahun dan saya tinggal di Permaisuri 11 tahun. Kalau ikut tahun sekarang. Saya masih lagi terpaksa pergi mancing dengan memakai Waze dan sentiasa sesat. Tapi okeylah, sesat satu jalan akan masuk ke jalan persekutuan. Sesat lagi satu jalan akan pergi ke jalan tol yang akan sampai ke Subang. Jadi saya rasa lega kerana sesat macam mana pun saya akan tetap akhirnya sampai ke Tol Batu Tiga lama. Dan kemudian selamat sampai. Kalau saya tak sesat, saya akan masuk ikut tol berbayar di Sunway. Jadi dua sesat yang sampai tempat yang sama. So saya tak adalah panik. Saya bawa boleh nyanyi-nyanyi dengan radio. Walaupun Waze ada. Either one, saya akan sesat. Jadi tak ada apa tuan-tuan. Dia hanyalah kehidupan yang kita kena terima kata living with dyslexia. Dan dyslexia bukanlah keperlahanan mengenai membaca dan menulisnya. Dia membabitkan juga beberapa ketidakbolehan kekal sampai berusia 50 tahun. Dan ketidakbolehan kekal saya yang paling ketara adalah saya tak boleh membaca diagram. Dulu anak saya kalau dia nak main benda-benda diagram, saya stres. Sebab saya bapak kan. Bila pergi dia nak main. Terutama saya sangat fobia kereta Tamiya. Anak saya lelaki Gibran tu, dia sangat minat pada kereta Tamiya. Saya terpaksa beli dan suruh pasang di situ. Jadi kesianlah orang kedai, saya kata tak apa, I pay you extra RM5. Just pasang je, because saya tak boleh pasang. Jadi benda-benda bersangkut dengan diagram sampai sekarang jangan tanya saya. Boleh meletup rumah tu kalau suruh saya baca diagram wire-wire tu, pasang sini, sini masuk sini, wire hitam masuk ke sini. Bagi saya panduan diagram, akhirnya kebakaran besar akan berlaku. Okey, letupan besar akan berlaku. Itu dia. Kalau ada soalan kita jawablah sikit. Cuma saya boleh bagi tahu kata disleksia bukan isu membaca dan menulis je. Yang selalu dikaitkan dengan sekarang. Disleksia akan kekal. Hinggalah anda mati dengan beberapa kelemahan disleksia. Tapi tak ada apa masalah kerana disleksia juga memberikan anda kelebihan. Kerana
Kanak-kanak yang ada disleksia akan hidup dengan intuitif sixth sense. Kerana banyak perkara mereka terpaksa mengabaikan panca indera biasa, kerana panca indera biasa tak akan dapat membantu merasa, meraba, mendengar, membaca, melihat semua akan mengurangkan. Mereka akan membaca dengan intuitif. Jadi akhirnya indera yang keenam mereka hidup dengan lebih baik, membolehkan banyak pencapaian dalam indera keenam berlaku bergantung bagaimana seorang kanak disleksia itu membesar. Biasanya orang yang ada indigo boy, mereka adalah orang yang disleksia ataupun orang yang mengalami masalah keperlahanan pembelajaran yang menyebabkan mereka terpaksa hidup dengan menggunakan indera yang keenam. Okey? Tak ada soalan? Dah tak ada orang disleksia dalam ni? Mengaku disleksia. Kita akan hidup dengan kekal sampai tua, tuan-tuan, jangan stres. Kerana apabila Tuhan membantu kita menyelesaikan masalah membaca dan menulis pun alhamdulillah. Kerana Tuhan meninggalkan beberapa kelemahan yang lain. Sebagai gambaran bahawa mana ada orang dilahirkan sempurna. Adalah tidak menyedihkan. Kerana tak boleh baca diagram. Lebih menyedihkan kalau bodoh sombong. Adalah tidak menyedihkan pun hidup sesat di jalan raya daripada sesat dari jalan yang benar. Jadi tuan-tuan kena bersyukur dengan beberapa benda yang Tuhan tarik nikmatnya yang nampak, tetapi Tuhan menganugerahkan nikmat yang tidak dapat dilihat. Tak payah risau. Berbeza. No, disleksia dan autism adalah dua benda yang berbeza. Autism digazetkan sebagai OKU. Disleksia tidak. Disleksia, saya beritahu saudara, Tom Cruise mengalami disleksia serius. Lee Kuan Yew juga mengalami disleksia. Albert Einstein juga dilahirkan sebagai disleksia. Tak ada apa masalah, tuan-tuan. Cuma kita tak tahu bahawa orang tak pernah confess apabila mereka meninggalkan perkara yang paling asas, iaitu tidak boleh membaca dan tak boleh menulis. Orang tak pernah confess apabila mereka hidup tua macam saya ni. Orang-orang yang mengalami disleksia tak pernah confess apakah kelemahan kekal yang ada bersama mereka setelah mereka melalui hari tua. Orang tak pernah confess. Tapi ramai yang melalui disleksia pada waktu kecil, melalui proses dewasa sangat luar biasa. Antara orang-orang hebat yang disenaraikan sebagai disleksia adalah pelakon Tom Cruise, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, genius matematik Albert Einstein. Kalau saudara baca mungkin senarainya lebih banyak lagi. Cuma autism adalah OKU, kecacatan IQ yang kekal. Dia berbeza. Jadi kalaulah orang autism menjadi genius dalam satu hal, dia akan menjadi kekal, tidak boleh mempunyai komunikasi, kerana autism adalah kegagalan membina komunikasi yang baik dengan persekitaran, kerana dia dianggap sebagai internal boy ataupun internal brain. Disleksia tak alami benda tu. Disleksia hanyalah kelemahan visual. Seorang yang dilahirkan dengan kelemahan visual. Macam saya, kelemahan visual yang paling teruk yang saya tak boleh kendalikan adalah diagram, graf, pembacaan grafik, step dalam IT. Itu benda-benda basic yang memang akan kekal dengan anda. Dan dia berbeza dengan autism. Autism jatuh di bawah OKU. Disleksia dianggap sebagai commonnya. Kalau dah ramai dalam ni mengaku anda disleksia dan mungkin anda mengalami, hanya kajian yang tak pernah dibuat mengenai bagaimana disleksia kekal bersama orang-orang disleksia semasa kanak-kanaknya. Jadi orang ingat disleksia ni boleh. Tak. Dia boleh bagi perkara-perkara yang boleh diselesaikan, membaca dan menulis. Tapi anda akan bawa beberapa kelemahan disleksia yang kekal atas. Seperti macam saya ni adalah, saya tak boleh membaca diagram, complicated pergerakan diagram tu. Walaupun diagram dah tulis dah, ambil A pasang dekat B kan. Tu. Dan saya tak boleh main jigsaw puzzle. Kerana jigsaw puzzle akan menyebabkan meningkatnya stres yang berkali-kali ganda. Kerana saya terpaksa menyusun benda yang dari segi visualnya, kemahiran otak saya tidak berada. Bagaimana nak tahu kata kalau dah ini gading gajah, mestilah ada dia punya kepala, telinga yang paling dekat je, kita akan ambil dan letak. Walaupun secara teorinya begitu, saya dah tahu kalau dah jumpa gading dia, sambungan dekat gading gajah secara visualnya apa? Telinganya dekat situ. Atau belalainya kita boleh sambung.
Secara teori ni ya, tetapi secara gambarnya kita tak boleh nak mengambil. Kita tak boleh mengambil gambar yang tepat untuk dilekatkan dalam jigsaw puzzle. Jadi saya tak main jigsaw puzzle daripada kecil kerana dia adalah beban. Tapi logiknya kalau orang tanya Zainal kan, apa yang paling dekat dengan gading gajah, saya tahulah, saya boleh hafal visual gajah dengan baik, adalah belalainya. Di bawah gading gajah ada mulutnya. Di tepi gading gajah ada telinganya. Tapi kalau bawa jigsaw puzzle pada saya akan mengalami masalah. Saya ingat saya tak nak main daripada kecil lah. Stres lah fikir jigsaw puzzle ni. Saya Gibran, anak saya disleksia. Sekejap je saya tahu dia minat pada haiwan. Jadi bila cikgu dia beritahu, saya dapat detect lah dia mewarisi masalah saya. Oleh kerana dia minat pada haiwan, saya ambil cuti seminggu. Saya bekerja di NTV7. Saya dah ada co-producer saya yang bagus pada waktu tu, iaitu Fazli Ramli. Jadi saya tak boleh cuti pekerjaan sebab pendapatan iklan yang paling tinggi di NTV7 pada waktu tu adalah program Survivor, dan iklan kedua yang paling tinggi yang membawa pulangan 2 juta sebulan adalah daripada program edisi siasat. Jadi biasanya saya sangat menjaga kerana saudara penonton edisi siasat adalah semua program high purchase woman diiklankan di edisi siasat. Berarti shampoo Dove, segala jenis shampoo yang menyumbang periklanan yang sangat besar kepada NTV7 pada waktu itu akan memilih untuk berada dalam edisi siasat kerana Wan Kamarudin handsome dan belum kahwin. Jadi ramai perempuan menonton edisi siasat. Kerana edisi siasat, kerana juga wanita tak pandai memprotes, wanita tak pandai memberontak. Dan mereka suka melihat pemberontakan di siasat kerana wanita ni memang tak suka laki dia main game. Wanita memang tak suka melihat kanak-kanak dibiarkan memain basikal lajak. Wanita memang tak suka pada mak rempit kerana mengganggu dan menakutkan mereka ketika mandu. Jadi daya belinya sangat kuat menjadikan saya susah cuti. Jadi akhirnya saya meyakinkan Datuk Sazali mengatakan Pak Ali adalah produser yang boleh mengendalikan program, dan saya jamin kepadanya bahawa dia akan tekal pada tontonan sekitar 1.8 juta hingga 2.1 juta penonton per episod. Saya ambil cuti seminggu dan saya tahu bahawa anak saya sangat mempunyai obses yang sama macam saya. Waktu saya budak, saya sangat obses kepada harimau. Dan anak lelaki saya juga sangat obses kepada harimau. Semua kita panggil big cat lah. Kucing, harimau dahan, harimau kumbang, jaguar, harimau sampai ke singa. Jadi kebetulan masa saya nak ambil cuti tu, National Geographic dia panggil Big Cat Week. Jadi minggu tu akan ditayangkan tentang kucing besar je. Berarti harimau, singa semuanya. Saya bercuti dan itulah saya duduk dengan translation tu, dan saya ajar dia membaca dengan cepat. Dia hanya mengambil masa 3 minggu untuk boleh membaca, walaupun sampai darjah 3 tu dia sangat perlahan membaca. Jadi saya terpaksa menggunakan institusi yang keenam, iaitu minat yang luar biasa terhadap haiwan sebagai kaedah untuk mengajar. Kerana apabila kita melabur pada saham yang berada pada paras yang paling tinggi, macam saudara pergi bursa saham, saudara nak buat quick money kan. Nak buat quick money ni, saudara kena tahu saham mana yang paling tinggi. Invest pagi, petang jual. Invest pagi, petang jual. Jadi saudara membuat keuntungan runcit per harian. Berarti kerana saya ada 7 hari, saya terpaksa buat keuntungan runcit per harian. Jadi hari ni singa learn, besok harimau tengok lagi. Dan kita akan tengok berjam-jam. Hinggalah akhirnya satu kejutan berlaku adalah pada hari yang kelima, yang keenam tu dia dah boleh baca lancar dah. Saudara tahu tak, sari kata yang disiarkan oleh National Geographic bukan sari kata untuk budak darjah 3. Very high end. Tapi oleh kerana saya telah memilih pelaburan dalam interest yang paling betul. Kalau saya pilih pelaburan dengan membeli buku dan mengajar dia membaca kepada benda yang dia tak minat, ini akan memperlahankan proses pelaburan tu. Pasal pelaburan tu mesti ada dilaburkan pada interest yang paling tinggi. Jadi waktu tu saya bernasib baik kerana saya tahu dia, sebab saya selalu menonton dan dia akan obses. Dia kelihatan sangat excited kalau dia melihat harimau. Jadi saya terpaksa cerita dengan dia. Dan kemudian saya terpaksa sebut dengan dia, kata harimau adalah salah satu daripada family big cat. Maka saya mengajar kesemuanya sekali tentang singa juga adalah sebahagian daripada big cat, jaguar, puma, panther. Jadi oleh kerana National Geographic memilih minggu tu adalah Big Cat Week. Jadi banyak program yang saya boleh habiskan dalam masa seminggu menonton dengan dia. Jadi lepas tu okey ya. Masalah kita adalah kita macam ni tuan-tuan. Apabila anak kita mengalami masalah kekurangan,
dia akan menyebabkan semua orang tua akan merasa dia sedang berhadapi dengan anak yang ada kekurangan. Itu masalah dia. Saudara kena melihat anak saudara dalam keadaan apa kelebihan anak-anak. Daripada situlah kita laburkan saham kita kepada kelebihannya. Masalah kalau saudara nak melabur saham dengan memaksa kekurangan dia, sangat susah tuan. Lepas tu orang kata, bila anak tak suka makan ikan, saudara akan paksa anak saudara makan ikan. Padahal saudara boleh saja mencari protein gantian. Berarti tak perlu kelahi di meja makan dan berbalah dan berdiri dengan megang rotan untuk anak anda makan ikan. Kerana dia akan menimbulkan stres. Anda menang dari segi mendidik anak makan ikan, tapi anda meninggalkan kesan trauma yang sangat luar biasa. Kerana pada usia kecil, anak anda telah melalui satu kaedah regimentasi di mana rumahnya direjimkan dengan pemasakan. Dengan pembacaan saudara dah boleh tahu dah, protein gantian boleh diperolehi daripada ikan. Begitu juga kalau saudara nak ajar anak saudara, saudara rasa dia tak boleh mengenal huruf dengan baik ABC, dan saudara rasa dia akan mencapai sesuatu yang luar biasa daripada alif bata. Tak begitu tuan-tuan. Kita tak boleh memindahkan kelemahan tanpa mengetahui bagaimana membaiki anak kita berdasarkan kebolehan luar biasanya. Dia ada banyak benda macam saya, kerana saya tahu bahawa anak saya, dan sampai sekarang pun, kalau saya nak habiskan masa dengan dia, hanya ada dua benda yang akan menjadikan kami berseronok. Sama ada menonton sesuatu tentang, sampai sekarang dia dah besar, dia dah okey dah, kerja dah apa semua. Belajar dengan sempurna. Sama ada menonton bola sepak Chelsea, ataupun Chelsea main sebab dia minat Chelsea. Jadi kalau Chelsea lawan Liverpool ke, Chelsea lawan apa, saya akan duduk dan berbual. Kerana dia akan menjadi lebih excited apabila Chelsea. Dan kedua, sampai sekarang, menonton filem-filem yang ada harimau, ada singa. Movie-movie yang dokumentari yang menggambarkan dunia safari. Menjadikan kami punya komunikasi yang sangat luar biasa. Saya fikir kata tak betul untuk kita regimentas. Regimentas adalah menggunakan satu kadar di mana kita berfikir bahawa ada perkara lain yang boleh membaiki perkara-perkara lain. Ikut pesan asas yang saya selalu bagi tahu. Saya tanya dengan Datin Paduka Marina Mahathir. Bagaimana father you, masa tu Tuan Mahathir, macam mana father you menjadi orang yang sangat luar biasa? Dia kata, kenal pasti masalah, cari penyelesaian dan laksanakan. Jadi kalau kita kenal pasti masalah anak kita, kita fikir adalah perkara yang utama adalah dia tidak boleh membaca kerana kaedah mengajar membaca di sekolah sangat membosankan. Kita kenal pasti masalah tu. Kita nak baikkan dia. Seperti kalau kita tukar sekolah pun tuan-tuan, kita dah kenal pasti bahawa persekitaran membelajar di sekolah yang ramai, dan kemudian apabila dia tercicir, dia kena mendedahkan juga kekurangan dia di tengah-tengah pelajar lain yang ramai. Dia tak akan buat. Kerana kenapa seorang kanak-kanak perlu bangun dan memberitahu kepada guru tak boleh membaca, dan kemudian berusaha untuk ditertawakan oleh ramai orang dalam kelas sebagai proses belajar. Saya tak fikir itu sesuai, kerana budak kecil tak akan punya jiwa mantap macam tu. Berarti kita dah tahu kena pasti bahawa kemudian kita tahu pula kena pasti masalah, cari jalan penyelesaian. Jalan penyelesaian adalah melihat apa yang terbaik yang menjadi interest yang tertinggi. Macam saya kata, kita panggil blue chip investment. Kalau orang main saham ni, dia tahulah siapa yang main saham runcit ni. Yang hari ni ada 18,000, nak jadikan 20,000. Sebab nak pakai, besok nak pakai 2,000. Jadi saudara akan beli blue chip, beli pagi jual petang. Walaupun margin satu saham tu hanya meningkat 2 sen, tapi dengan jumlah pelaburan yang banyak saudara mainkan, saudara ada interest 2,000. Besok masuk lagi, pegang 20,000 pula, beli blue chip lagi. Saham yang dah memang akan naik. Kerana saudara nak pegang saham runcit, saudara beli, petang jual. Betul lah begitu juga, saudara kena lihat interest anak anda. Tak bererti apabila dia lemah dalam pendidikan sekular ataupun saya sebut pendidikan sekolah moden ni. Dia boleh diselesaikan dengan menghantar sekolah agama. Ini bukan masalah masalah basic adalah membetulkan beberapa kelemahan visual yang ada dalam kepala dia. Kerana budak disleksia akan membawa masalah yang sama. Kalau dia tulis jawi nanti pun alif mungkin betul, wow saya takut jadi macam tu. Sinnya itu akan datang dari ekor kerengga tu, dengan badan kerengganya di depan. Patutnya sinnya macam tu kan. Dia akan datang dulu ke lembung kerengga, dan kemudian barulah datang pinggang dan kepala kerengga. Dia mungkin terbalik je, kerana kelemahan asalnya adalah memahami struktur visual. Dia boleh diatasi. Kalau saya dulu saya belajar manual. Saya ada guru saya. Jadi cikgu saya dia ajar saya manual zaman saya darjah 4.
iaitu memberitahu saya bahawa konsonan A, I, E, O, U adalah bunyi untuk A, I, E, O, I. Kemudian mengajar saya bagaimana mencantum konsonan tu. Konsonan yang bunyi dengan N, A, Na, Ma, lepas tu A, M, Am, A, N, An. Dia ajar saya itu je. Kemudian I. Dia ajar saya gabungan konsonan, maka konsonan jalan. Akhirnya dia lambungkan saya pada konsonan berganda. Iaitu N dan G bunyinya Eng. Jadi Y, A, N, G, Yang. N, A, N, G, Nang. Mas kejap je. Dia mengajar saya adalah membaca 5 konsonan asas, kemudian mencantumnya dengan konsonan utama bahasa Melayu iaitu N dan G. Itu yang paling banyak dalam huruf Melayu. Dan kemudian membenarkan saya pada bunyi huruf abjad belakang. R. Dia kata merah, bunyi kalau ada R, Ra. Kalau R di belakang, R. Jadi mekar. Dia ajar saya basic-basic. Saya mengambil masa 4 bulan je untuk membaca. Kerana guru saya walaupun dia waktu tu pendidikan khas belum ada. Tapi saya fikir guru saya masa tu Miss Kumari mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Ataupun dia mungkin bertanya pada orang lain. Kenapa ada seorang anak murid di kelas dia tak boleh membaca. Jadi saya fikir kata memindah tanpa mengetahui masalah sebenar adalah sesuatu tindakan yang tak tepat lah. Kerana kita selesaikan dulu anak kita. Iaitu supaya kelemahan dia berinteraksi dengan visual yang paling basic. Iaitu huruf. Abjad dapat diselesaikan. Kemudian nak letakkan dia di sekolah agama, di sekolah mana adalah perkara yang kedua, iaitu kecenderungan kita untuk memastikan anak kita tumbuh dewasa sebagai apa. Tetapi kalau mengatasi disleksia itu bukan cara dia. Dia perlu sedikit kesabaran. Saya rasa lepas seminggu tu saya bersama lagi dengan anak saya tu, saya ingat dalam 3 minggu dia dah boleh membaca. Interest dia meningkat kerana dia kena membaca kerana dia nak tahu harimau itu sedang melakukan apa. Kerana VO datang dalam bahasa Inggeris dan dia lagilah perlahan. Tapi dia kena membaca secara kata untuk mengetahui apa yang berkaitan dengan benda dia minat, harimau. Kemudian kita pergi ke Shark Week. Saya ada pernah bercuti Shark Week dan saya ingat waktu tu dia dah boleh membaca dengan baik dan saya nak tahu betapa cepat dia baca. Saya ambil cuti sekali lagi masa Shark Week. Kerana dia juga minat ikan jerung. Jadi Shark Week saya cuti. Saya ingat jarak antara kami memulakan proses membaca bersama Sari Kata Astro tu daripada Big Cat Week tu ke Shark Week dia mengambil masa 3 bulan. Masa Shark Week tu dia dah boleh baca dengan pantas. Tapi saya latih lagi dia membaca dengan pantas kerana Sari Kata akan move dengan pantas. Pergerakan visual, tangkap visual dia berlaku dengan pantas. Itu melatih dia menyelaraskan antara perkataan yang dia lihat, ejaan yang dia bentuk dan macam mana dia nak verbalkan. Okey? Thank you semua. Kalau tak ada apa soalan. Yang tadi tu boleh ke anak dia 13 tahun? Jangan panik tuan-tuan. Saya kata kena pasti dan jangan rasa beban yang saya beritahu pada saudara kan. Takkanlah saudara tak kata saya bodoh sebab saya tak tahu baca jalan raya. Saya cerdik dalam banyak benda. Cuma saya ada kelemahan, saya tak boleh baca. Walaupun dunia telah mencipta Waze hanya membantu saya 5% je daripada keseluruhan 100% kelemahan saya untuk mengenal jalan raya kerana Waze datang dalam bentuk diagram dan saya tetap tak boleh memahami diagram. Walaupun saya tak kenal jalan, datang Waze datang tunjukkan jalan, dia datang pula dalam diagram. Saya pula tak boleh membaca diagram jalan raya tu daripada kecil. Saya tak boleh membaca diagram untuk memasang kereta Tamiya pun. Saya tak boleh membaca diagram untuk mencantumkan foto jigsaw puzzle. Jadi dia kekal sampai sekarang sebagai kecacatan kekal. Tapi tak ada masalah. Saya anggap kata semua orang akan ada hidup dengan kelemahan kekal. Tapi mengalami kelemahan kekal dalam diagram tak melemahkan saya kerana saya mempunyai confidence yang tinggi untuk berdiri dan menyampaikan talk. Saya mempunyai confidence yang tinggi untuk bercakap. Saya mempunyai penyelesaian yang baik antara vokal dan juga vocabulary. Verbal dan vocabulary. Saya mempunyai capture. Saya kalau nak baca satu gambar je, saya boleh tutup muka surat tu dan saya boleh membaca kembali. Kerana capture visual tu sangat tinggi. Tapi walaupun saya tak boleh membaca dengan baik. Tapi latihan yang saya perolehi semasa tu, macam saya tengok je. Saya baca, saya kalih. Lirik ni saya tengok. Sekali je saya baca lirik lagu. Lirik tengah berjalan, saya kalih. Saya boleh menyanyi sampai habis. Kerana gambar lirik tu berada dalam seluruh fikiran saya. Jadi walaupun orang yang dilahirkan oleh
disleksia mengalami beberapa kelemahan. Percayalah, bahagian brain mereka yang kurang sebenarnya sedang menampung bahagian brain mereka yang akan terbentuk menjadi luar biasa. Jadi saudara bekerjalah dengan side brain luar biasa anak anda tanpa bekerja mendera side dia yang lemah. Ini akan menimbulkan lebih banyak konflik pendidikan dan konflik emosi kepada anak anda. Saya rasa itu je kalau kita faham bahawa disleksia bukanlah kecacatan. Dia adalah kekurangan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang mempunyai keistimewaan lain yang luar biasa. Macam capture visual ni tak boleh lawan dengan saya, tuan-tuan. Dan juga remembered macam kalau Jack cakap dengan saya, satu seluar 1345, dia akan tu lekat dekat kepala saya gambar, foto. Bukan lekat dekat pendengaran saya, dia lekat foto. Jadi kalau saya remind balik, saya akan keluar jeans ni 1345. Berarti itu adalah codingnya. Dia akan datang dan lekat dalam bentuk capture. Walaupun Jack membisikkannya dalam bentuk audio, terus dia melekat dalam fikiran dalam satu bentuk visual. Sebab tu kalau angka, tahun apa semua, orang tak boleh. Orang selalu anggap saya perpustakaan bergerak. Kerana semua bacaan saya akan dipindahkan kepada visual. Jadi memori saya tak teruk nak simpan satu buku sejarah baca, tuan-tuan. Nak menyimpan faktanya. Jadi susah kerana saya telah menukar fakta itu menjangkau pada visual. Menjadikan setiap kali saya present kepada saudara angka apa semua tu ada. Kerana saya seperti ada papan gambar. Kalau diimajinasikan tu dia ada papan gambar. Omicron, Beta plus Delta. Lepas tu Botswana, 6 hari bulan November. Kemudian berpindah ke South Africa 16 hari bulan. Lepas tu ada gambar makmal. Dalam makmal tu 26 hari bulan Omicron. Dan kemudian dia pergi kepada bintang dan ada gambar kepala orang Yunani. Itu cara saya memindahkan semua benda tu. Menjadikan setiap kali saudara heran kenapa saya boleh mengingat dengan baik. Kalau saya mengingat hafalan perkataan, saya akan gagap dan keras. Tapi kerana dia gambaran yang saya ingat dalam gambar, menjadikan saya enjoy sebab dia gambar tu ada dalam kepala saya. Jadi saya rasa tak ada benda yang saudara perlu takut kepada disleksia. Kerana dia bukan kecacatan, tuan-tuan. Dia memberi beberapa ruang keistimewaannya. Sebab tu saya tak teruk untuk mengingat benda, tuan. Kerana disleksia memberikan kekurangan, disleksia mengurangkan kebolehan saya dalam diagram. Tetapi semua kekuatan tenaga diagram telah dipindah kepada tenaga visual. Berarti saya boleh mengingat semua benda dalam bentuk visual. Kalau orang bagi saya hafalan nombor telefon pun, tuan-tuan, saya tak akan hafal macam hafal 2 kali 2 dalam 4 tu dia masuk je gambar nombor tu. Jadi 0134, jadi sebab saya tengok gambar. Jadi tak akan hilang lah. Sebab dia dah datang dengan gambar. Capture dengan gambar. Macam mana pula kalau anak-anak yang sekolah biasa dan disleksia perlukan dihantar ke sekolah? Tak. Saya fikir kata sekolah khas adalah cacat. Disleksia bukan cacat, sayang. Hello, disleksia bukan cacat. Kalau cacat takkanlah saya run stream. Dan saya disleksia sampai sekarang. Sebab tu saya kata, kenapa saya tak pakai jam yang picit-picit, naik nombor, picit-picit, naik date, tekan sini. Saya terjadi janganlah jual jam tu macam saya. Kat saya kan disleksia. Manalah saya boleh main jam. Jam macam ni sudah, yang pusing-pusing. Itu pun nak tarik tarikh pun saya tanya dia, tengah ke bawah? Itu pun tak apalah, tak teruk sangat jam ni, koncang-koncang dia jalan. Kalau suruh saya pakai, kenapa saya tak pakai G-Shock? Sebab G-Shock complicated. Orang disleksia tak akan boleh ni. Ni atas ni kau tekan, pindah-pindah tekan lama sikit, nanti dia naik date. Tekan lama sikit naik date. Stres, tuan-tuan. Berarti tak perlulah pasal disleksia bukan cacat. Disleksia adalah pembentukan struktur brainnya beralih di mana neutron yang patutnya menyumbang banyak kepada brain visual ataupun membina pendengaran kepada bentuk verbal. Tapi bahagian neutron itu telah pergi kepada yang lain. Macam saya ni, walaupun saya tak boleh baca diagram yang sangat complicated kerana pencantumannya tu, saya cepat kerana saya boleh memindahkan semua benda orang bisik kepada saya dalam bentuk fakta, terus datang pada gambar. Macam saya kata tadi tu, bila Jack communicate dengan saya tanya pricing ni, Jack hantar. Dia datang masuk dalam tu terus 14.35. Dia takkan masuk dalam perkataan yang saya kena ingat. Dia terus datang dalam gambar. Bisikkan orang kepada saya akan datang, terus dia menjadi gambar dan dia simpan dalam memori saya. Jadi bila saya tengok je benda tu,
pum, dia turun naik memorinya, 1435. Memorinya, 3472. Jadi saya turun naik itu je, memori dia. Macam saudara tanya dekat saya kan sampai bila-bila kan. Bila saudara tanya saya, Al-Aqsa, saya turun naik masjid dan ada seekor kuda. Terus Salahuddin Ayyubi. Terus naik kepada saya, 1099, tahun di mana dia Al-Aqsa dijajah. Terus naik kepada saya, 88, jadi 1088, tahun dia berjaya menakluk kembali Al-Aqsa. Jadi benda-benda yang macam ni, dia datang dalam bentuk di mana fakta tu disusun dalam bentuk gambar. Okey? Panjang tu kalau kena discuss dalam kelas tu. Sebab saya tak pernah baca tentang disleksia. Saya cerita saudara adalah berdasarkan pengalaman peribadi dan saya hidup dengan disleksia sampai sekarang. Bukan tentang membaca dan menulis, tuan-tuan. Dia adalah dia adalah kekurangan kekal. Tapi dia memberi juga kelebihan yang luar biasa kerana neutron anda tak mungkin serve di kotak yang memerlukan anda mahir tentang diagram, tapi neutron anda berkumpul banyak dalam capture di mana anda memindahkan bunyi, anda memindahkan bacaan bertulis kepada bentuk angka atau pada bentuk gambar. Sebab saya tak boleh, mana boleh kita nak hafal bacaan, tuan-tuan. Kita menghafal adalah gambarnya. Macam saya kata tadi tu, terus saja keluar perkataan Botswana, gambar Botswana tu, di bawahnya dah ada 6 hari bulan November. Okey? Kemudian dipindahkan 16 suruh datang je perkata gambar Brazil tu, dikesan di Brazil. 26 datang dalam gambar kepada saya dalam makmal, di mana dia disahkan sebagai wabak berjangkit yang bahaya. Kemudian keluar gambar kepala orang Yahudi Yunani, Omicron, kerana merujuk keluar gambar bintang, di mana dalam Yunani bintang yang ke-15 dalam kiraan mereka bernama Omicron. Itulah bagaimana orang mengalami disleksia memindahkan segala bentuk pengetahuannya tentang maklumat kepada visual. Saya tak boleh ingat dalam tulisan. Saya tak tahu bagaimana orang lain menghafal benda dengan barangkali menyimpan tulisan. Takkanlah keluar tulisan macam printer tu. Tak mungkin. Kebanyakan orang mempunyai pemahaman yang baik dan kemudian boleh menjelaskan kepada orang lain tentang kefahamannya adalah kerana dia telah memindahkan semua bentuk pemahamannya dalam bentuk visual.